Assalamualaikum and a very good morning to all my fellow students. Okay, so we continue with our class today. I don't want to use the camera today because I want to show you how to use the chemical equations that involve in the calculation. Okay, sebelum ni kita dah belajar daripada awal lah, berkaitan dengan cara kita nak mengira bilangan mol, how to calculate the number of moles, and then kita dah belajar tentang bagaimana kita nak buat empirical formula, and then kita buat juga chemical formula, iaitu molecular formula dengan ionic formula. So and then yesterday cikgu ajar you how to write the chemical equation and how to balance it. Okay, bagaimana kita nak balance chemical equation tersebut. So hari ini kita akan rangkumkan kesemuanya apa yang kita dah belajar daripada awal, sehinggalah ini adalah dia punya, kita kata, rumusan terakhir dia. Ya, menggunakan chemical equation kita akan mengira bilangan mol, dan juga kita akan mengira juga jisim, kita mengira juga volume, ya, dan semua pengiraan akan diterbitkan di dalam kita punya chemical equation. Okay, first sekali kita nak kenal pasti dulu. Kita nak tengok dulu what is the chemical equation, apa yang dimaksudkan dalam chemical equation ni. Yang pertama sekali kita tahulah, yang pertama kita ada reactant. Reactant adalah di sebelah kanan kita, ya, reactant kita, iaitu di sini kita ada sodium in solid state, and then we got chlorine in the gaseous state. And then we got a product which is solid sodium chloride. Okay, solid sodium chloride. Okay, so the number that in front of the sodium, which is we call as a coefficient 2 sodium, 2 mole of sodium react with 1, di sini 1 lah, kalau tak ada 1 mole of chlorine, produce, anak panah tu produce 2 mole of sodium chloride. Okay, so di sini kita katalah kat sini 2 atom chlorine, 2 atom natrium, atau kita panggil sebagai 2 mole. Okay, 1 molekul chlorine, atau kita panggil sebagai 1 mole. Okay, and then 2 formula units, ataupun 2 formula units ni adalah ionic formula. Ini adalah ionic kan, ion, sodium ion, chloride ion, dia gabung, so kita dapat ionic apa kita panggil, ionic formula lah. So dipanggil sebagai formula units, or we call it as a 2 moles. Okay, ratio of basic entities, ini adalah dia punya, kita kata ratio dia, ya, ratio kita kata sebagai nisbah lah, ya, nisbah berapa partikel yang diperlukan, ataupun berapa atom, berapa molekul, berapa ion yang diperlukan dalam tindak balas itu. Kalau kita baca macam cikgu baca tadilah, 2 mole of sodium, 2 mole of solid sodium react with 1 mole of chlorine gas, produce 2 mole of solid sodium chloride. Okay, so that's how we want to read the chemical equation. Okay, so ini mole ratio kita. Kita baca sebagai mole ratio. Biasa cikgu akan baca dalam mole ratio. Cikgu tak sebut dalam 2 atom, 1 molekul, tak. Kita je sebut dalam ratio. 2 di depan, 1, 2, ini bermaksud dia adalah mole ratio. Okay. Okay, now ni activity 3.19, page 72, chemistry form 4, ada dalam kita punya textbook. You tengok apa aktiviti yang terlibat di situ. So kalau dalam ni susah cikgu nak tunjuk kan, tapi kita akan tengok apa yang kita perlu tahu dalam pengiraan ni. Okay, 2 mole, 2 mole sodium bertindak balas 1 mole menghasilkan 2 mole. Ini adalah initial mole ratio from the stoichiometry. Stoichiometry maksudnya dia adalah perkali ataupun nisbah dia, ya, nisbah awal dia, ataupun nilai ni sebenarnya bukan nilai yang sebenar, okay, dalam pengiraan. Okay, contoh, ya, sekiranya dalam eksperimen tu
kita punya bilangan mol sodium adalah 1. Jadi, kita punya klorin kita adalah 0.5. Maksudnya, dia ikut nisbah di atas. Atas ni 2 nisbah 1. So, bawah pula 1 nisbah 0.5 lah. Ya, kalau di sini 2, sini still lagi 1. Sebab dia ikut nisbah di atas. Okey, nisbah di bawah ni ikut nisbah di atas. Nisbah di bawah ni adalah nisbah yang sebenar kalau dalam soalan itu. Okey, susah untuk kita terangkan, tapi kita akan tengok contoh dan awak akan faham. Okay, calculate in the right ratio for other values. Sorry. Okay. So, this is how. This is examples 17. How you want to calculate. Okay, cuba akan tunjuk awak satu persatu. Okay, the first one. Bila kita dapat soalan begini, the first one, ya, kita tengok soalan dia. Okay. Tapi soalan ni dia dah beri you chemical equation berserta dengan balancing dia. Biasa soalan dia bagi kita soalan tapi dia tak bagi kita chemical equation. So kita kena write the chemical equation and balance the chemical equation. Okay. The first, what you have to do when you got this question like this. First, you have to do the chemical equation. Chemical equation. Okay, but in this question, chemical equation has been given. Okay, number 2, balance it. You kena salin ni ya. Ini adalah benda yang you wajib buat. Okay, bila you dapat soalan pengiraan begini. Okay, number 3, what you have to do is, sorry, cikgu tak nak tengok dia punya. Okay, tak apa, kita biarkan saja di situ. Number 3 you have to do is, you have to calculate the number of moles. Okay, calculate the number of moles. Yeah, calculate the number of mole ni based on the chemical equation given, based on the question given. Apa yang soalan tu bagi, then kita cari dia punya bilangan moles. Yang keempat, we find the ratio of mole. Okay, so yang ni basic, you kena ingat, kena hafal, ataupun you kena tahu dia punya aturan dia, ya, sequence dia. And then number 5, what question 1. Apa yang soalan nak? Okay, so kita tengok. The first chemical equation dah diberi. Okay, so tak ada masalah. So dia bagi chemical equation kita 4 mole of aluminium react with 3 mole of oxygen produce 2 mole of aluminium oxide. Okay, dia dah bagi. Balance it pun dah bagi. Balance ni maksudnya kita letak depan ni lah, 4, 3, 2 ni semua balance. Okay, now calculate the number of moles. How you want to calculate the number of moles? Kita tengok pada soalan. Apa yang soalan bagi? What is the mass? Okay, so apa yang soalan nak? What is the mass of aluminium? Ni soalan nak. Yang nombor 5 tadi. What question 1? Mass of aluminium. So, what we have to do? We circle the aluminium. This is what the question 1. Apa yang soalan nak pada aluminium? The mass. Mass mesti dalam gram. Okay. And then, produce if 5.4 gram of aluminium is burned completely in air. Okay. Sorry. What is the mass of aluminium oxide? Oh, cikgu salah. Soalan nak, what is the mass of the aluminium oxide? So, soalan nak ini. Okay. Soalan nak aluminium oxide, mass dia apa? Ini kita tak tahu. If 5.4 gram of aluminium. Soalan bagi 5.4 gram aluminium. Ni soalan bagi. Soalan dah bagi gisim aluminium. So, soalan bagi gisim aluminium 5.4 gram. Okay, soalan bagi 5.4 gram. So,
Dua ni sahaja involve. Oksigen di tengah, tak payah tengok. Macam cikgu cakap tadi apa? Apa yang soalan bagi dan apa yang soalan nak saja kita tengok. Okay. So, kita pergi, balance mudah. Nombor 3, calculate the number of mole. Calculate number of mole ni apa yang kita nak cari? Calculate number of mole, apa yang soalan bagi. Yeah? What is the question given you? The question given you, the mass of aluminium. So, you have to calculate the number of moles. You hafal dah kan? So, macam mana kita nak cari the number of mole? Number of moles. Ya, kalau soalan bagi, apa ni? Kalau soalan bagi kita jisim, so kita nak buat apa? Number of mole equals to mass over molar mass. Ya, so mass kita 5.4 molar mass. Molar mass aluminium dah diberi di sini 27. So, okay, wait Cikgu don't have. Okay, cikgu take the calculator first. Okay, 5.4 divide by 27. So, we got 0.2 mole. Okay, so we got, we have calculate the number of moles, 0.2 moles. Okay, so, and then, you buat satu garisan tengah untuk kita bahagikan. Sebab sekarang ni kita nak kira pula ratio of moles. Ratio yang diberi dalam soalan adalah, okay, ratio, tulis kat atas, ratio. Ratio kita adalah, kita hanya compare di antara apa yang soalan bagi dan apa soalan nak. Soalan bagi kita 4 aluminium dengan 2 aluminium oxide. So, kita punya ratio kita adalah 4 moles of aluminium. Kita dapat 2 moles, menghasilkan 2 moles of aluminium oxide. Okay, so, and then kita garis lah. Kita tak nak kacau. Okay, so yang kita kira tadi adalah 0.2 ni kita kira untuk aluminium. So, 0.2 kita letak di bawah ni. 0.2 moles menghasilkan berapa? 4 menghasilkan 2, 0.2 menghasilkan berapa bilangan mole yang sebenar. Okay, ni bilangan mole sebenar lah yang kita kira. Okay, kalau you tak tahu macam mana kita nak bahagi ataupun nak divide ke, just cross macam ni je. 0.2 darab 2, kita cross. Kalau kita cross sana, kita darab, and then kita patah balik, kita bahagi. So, darab 2 bahagi 4. So, 0.2 darab 2 bahagi 4. So, we got 0.1 mole. Okay, so kita dah dapat the number of moles yang sebenar, 0.1 mole. Okay, so the last one, what question want? Question nak mass aluminium oxide. Okay, so nak cari bilangan mole atau nak cari jisim untuk aluminium oxide, tak susah lah. Kita just bilangan mole, kita nak cari mass equals to number of moles times with molar mass. Okay. Okay, so tutup jap. Number of moles kita di sini adalah 0.1 yang kita dah kira tadi, times with molar mass, kira baliklah aluminium oxide berapa? Aluminium 2 kali 27 tambah dengan 3 kali 16. Okey, cikgu kira sekejap. 2 kali 27 tambah 27 tambah 3 kali 16. Okey, so kita dapat 102. Okey, 102. So, jawapan akhir kita 0.1 darab 102. So, we got 10.2 gram. So, itu adalah jisim aluminium oxide yang terhasil apabila tindak balas ini berlaku. Okey. So, cikgu harap you boleh faham ya apa yang cikgu dah buat tadi. Okey, first chemical equation, kena ingat soalan ni dah bagi, tak ada masalah
Tapi kalau setengah soalan dia tak bagi. Nanti kita akan buat latihan lagi lah. And then kita balancekan dia. Calculate the number of moles. And then ratio of moles. Ya. Ratio yang di tengah-tengah ni. Biasakan buat garisan dua ni. Bila pemeriksa nak bagi you markah, dia akan bagi markah pada chemical equation 1 markah, balancing 1 markah. And then dia kira calculate bilangan mol 1 markah. Ratio of mole 1 markah. And then what question 1? 1 markah. So 5 markah you boleh dapat. Ya. Kalau dia bagi soalan sajalah. Tapi kalau untuk case ni you dapat 3 markah sebab you tak buat chemical equation and balance the equation. Okay, so kalau kita tengok soalan dia last kali cikgu nak tengok. Dia kirakan untuk kita. Kan? Dia kira macam ni cikgu tak suka sangat sebab dia akan menjadi panjang. So, kita kira tadi 0.2 mol, kita betul. Kemudian 0.2 mol menghasilkan 0.1 kan? Kita dapat 0.1. And then the last answer is 10.2 gram. Sama macam apa yang kita kira tadi. Okay. So, samalah. Cuma cikgu rasa cara cikgu lebih ringkas. Cikgu buat 3 step. Ya. Dengan 3 kolom yang berbeza. Okay. So, ni aktiviti ni ada dalam buku teks. Okay, sekejap ya. Okay. So, kita try. Write the chemical equation. Okay, kita try soalan yang terakhir ni. Ini dalam buku teks ada. Tapi, cikgu nak try soalan yang terakhir ni. Okay, calculate. Nombor 2. Nombor 2, yang ni write the chemical equation. So, memang dah ada dalam buku teks. Kita kira yang terakhir ni. Calculate the volume of oxygen produced at STP from the decomposition of hydrogen peroxide. Okay. So, kita tengok apa yang soalan nak, apa yang soalan bagi dan apa yang soalan nak. Soalan bagi kita, soalan nak calculate the volume of oxygen produced. So, kita bulatkan. Oxygen produced. Ini oksigen kita. Okay, at STP. So, STP kan? STP 22.4 decimeter cubic. Kalau room temperature 24. Kan? Yang ni kita kena tengok balik. Bagaimana nak cari bilangan mol tu. From the decomposition of 30.6 gram. Dia bagi mass of hydrogen peroxide. So, dia bagi kita H2O2 hydrogen peroxide. Dia punya mass dia adalah 30.6 gram. Okay. So, dia nak kita volume oksigen. Okay, so boleh kira tak? Boleh. Cikgu try buat dekat atas ni ada ruang kosong sikit. Okay. So, first apa yang kita buat? Cikgu buat dulu 3 kolom macam tadi. Kecil pula kolom cikgu. Okay, cikgu padam kolom ni. Kita buat di bawah pengiraan. Okay, yang first kita buat apa? Kira bilangan mol ataupun number of mol. Number of mol di sini macam biasalah. Jisim ataupun mass over molar mass. Mass kita adalah 30.6. Bilangan mol kita di sini adalah bilangan mol untuk H2O2. 30.6 divide by H2O2. Cikgu kena kira lah. Molar mass dia H2O2 2 kali 1 tambah dengan 2 kali 16. 2 kali 16, 32. 32 tambah 2, 34. So, 34. So, kita bagi 30.6 divide by 34. So, we got 0.9 mol. Okay, so we got 0.9 mol. Okay, now ratio. Ratio of moles. So, berapa yang dihasilkan? 2 di sini 2 menghasilkan di sini 1 sajalah. 1. Bila depan kosong 1. Okay, so kita tulis 2 mol H2O2 produce 1 mol oxygen. So, kalau 0.9, so dia menghasilkan berapa? Macam cikgu buat tadi lah.
0.9 darab 1 bahagi 2. So, you akan dapat 0.45 mol. Okay. So, ini adalah bilangan mol, the number of mole for oxygen gas. Okay. So, dah dapat ni, boleh tak kita kira apa soalan nak? Berdasarkan apa yang kita buat tadi. What is question 1? Question 1, the volume of oxygen. So, kita cari volume kita lah. Volume of oxygen kita. Volume, buat apa? Tadi, 0.45 times with STP. STP adalah 22.4 decimeter cube. So, kita darab lah. 0.45 times with 22.4. Okay. So, you got 10.08 decimeter cubic. So, this is your answer for volume of oxygen. Yeah. So, you dapat dah volume oxygen 10.08 decimeter cube. Okay. Finish. Itu adalah contoh dalam buku teks yang ada. Okay. Jadi, buku teks ni contoh kita dah buat lah. Tapi ada yang belakang tu, ada lagi yang mungkin cikgu nak minta awak buat. Ya, supaya kita boleh tengok. Tapi, yang penting sekarang ni, cikgu nak awak selesaikan dulu. Okey, kita tengok ada lagi tak contoh lain yang boleh membantu untuk awak faham lebih. Okey. Test yourself, write the chemical equation. Cikgu rasa ni cikgu minta awak dah buat dah ni. Ya, dalam buku textbook. Ya. Ini pun dah ada lah. Ya. Yang ni pun awak boleh sambung buat dalam buku teks awak. Muka surat page 74, test yourself 3.4. Cikgu hari tu minta awak buat nombor 1 saja. So, bila kita dah buat ni, awak buat nombor 2 sekali. Nombor 2 ni pun cikgu dah kira untuk awak tadi. So, awak boleh praktis balik lah macam mana nak mengira. So, kita dapat tadi 10.08 decimeter cube. So, memang kita dah dapat lah. Okey. So, itu saja. Ya. So, latihannya, untuk latihan awak. Okey, untuk latihan, cikgu nak awak buat dalam buku modul A+ kita, muka surat 59, muka surat 59. Example 28, contoh 28, contoh 29, example 29. And then, you buat juga uji kendiri 3.4. Uji kendiri 3.4, 1, 2, 3, 4. Sampai habis muka surat 60. Jadi, latihan awak adalah muka surat 59 sampai muka surat 60. Okey. Dan satu lagi, you patah balik muka surat 57. Ada example 26. Ya, example 26. Yang itu pun awak kena buat juga. Ya. Jadi, cikgu bagi awak tempoh sehingga minggu depan hari Isnin. Ya, selewat-lewatnya kita ada kelas hari Isnin, jadi awak hantar cikgu selewat-lewatnya hari Ahad. Cikgu nak awak snap muka surat 57, 57, 59 dan 60 dan hantarkan pada cikgu pada hari Ahad, sebelum hari Ahad. Ya, cikgu nak awak buat latihan ni sebab latihan ini akan masuk dalam exam awak. Ya. Cikgu akan masukkan dalam exam sehingga tajuk ini. Kalau awak tak faham dan ada benda yang awak nak tanya cikgu, terus bertanya. Jangan malu. Ya. Kita bincang. Kalau awak tak faham sekarang, awak akan habis nanti. Ya. Cikgu tak nak nanti awak ketinggalan. Sebab tajuk ni sangat penting. Tajuk ni akan cross untuk tajuk-tajuk yang lain. Dia akan cross untuk topik yang lain. Pengiraan ini akan awak jumpa nanti untuk topik yang akan datang, akan jumpa. Ya, sebab dia memang adalah, kita kata dia adalah pengenalan kepada kimia ni. Untuk mengira bilangan mol, you bermain dengan chemical equation, chemical formula, dan how to calculate, how to solve the problem, numerical problem using the
chemical equation. Okay, so cikgu harap awak boleh buat. Tak faham, terus tanya cikgu. Jangan malu, jangan segan. Okay, so cikgu akan sedia membantu awak. Thank you. So, kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, thank you.